Fokus berita dari Sabah petang ini, program sumbangan asas rahmah SARA ditambah baik untuk tangani isu kos sara hidup. Perinciannya bersama Anissa Daules di Kota Kinabalu. Teruskan. Ya, sahih. Kerajaan terus memperkasa usaha menangani isu kos sara hidup rakyat dengan memperkenal penambahbaikan terhadap program sumbangan asas rahmah SARA. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN, Datuk Armizan Muhammad Ali berkata mulai April ini, jumlah penerima SARA meningkat daripada 700,000 orang kepada 5.4 juta ketua isi rumah, warga emas dan golongan bujang. Selain peningkatan jumlah bantuan dengan kadar RM200 sebulan bagi mereka yang berada dalam kategori tertentu, sistem pelaksanaan juga dipertingkat dengan pengenalan kaedah MyKad untuk memudahkan pembayaran bantuan. Dan yang ketiga adalah fleksibel. Instead of kerajaan diktat apa yang mau beli, now rakyat ada fleksibiliti menentukan apa yang mereka mau beli, apa keperluan utama. Jadi itu sebabnya kerajaan sekarang shift daripada bantuan pukal kepada bantuan yang more targeted, more bersasar dengan memfokuskan kepada mereka yang berada dalam kategori yang betul-betul memerlukan. Beliau ditemui pemberita selepas mengadakan walkabout program Jualan Rahmah sempena Bazar Syawal di Kota Kinabalu. Datuk Armizan berkata, penyaluran SARA melalui MyKad juga telah diperluas ke Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan dengan 424 rakan niaga terlibat yang membolehkan penerima membeli barangan keperluan asas. Sabah mencatatkan jumlah penerima terbesar program SARA dengan hampir 498,000 orang layak menerima bantuan. Jawatan Kuasa Perancangan Bandar dan Kampung melalui pihak berkuasa tempatan PBT akan diwujudkan di daerah Tambunan. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Kitingan berkata, jawatan kuasa itu berperanan dalam mensejahterakan lagi pelbagai pembangunan sosioekonomi penduduk setempat. Tambunan ini adalah daerah yang penuh dan mungkin tidak lama lagi akan ada Pekan Baru. Dan walaupun Pekan Tambunan ini masih boleh dikatakan sederhana, tetapi di luar-luar sana adalah pekan-pekan kecil yang perlu diurus juga. Beliau ditemui pemberita selepas Majlis Angkat Sumpah Ahli Majlis Daerah Tambunan. Terdahulu dalam ucapannya, Datuk Dr. Jeffrey yang juga adun Tambunan meminta ahli majlis daerah supaya lebih kreatif dan berinovasi, melontarkan idea baharu bagi merancang pembangunan kepada rakyat. Mereka juga perlu peka terhadap perkembangan semasa dan menggunakan media sosial sebagai saluran komunikasi efektif untuk menjaga reputasi kerajaan. Seramai 18 ahli majlis daerah Tambunan menerima watika pelantikan dalam majlis ini. RM1.5 juta diperuntukkan bagi menaik taraf jalan pertanian sedia ada serta membina jalan pertanian baharu di daerah Kiulu. Adun Kiulu Datuk Johniston Bangkuai berkata, naik taraf jalan berkenaan memberi manfaat kepada lebih 1,200 penduduk. Ia juga bagi menyokong usaha pembangunan pertanian selari dengan aspirasi Kiulu sebagai hub pertanian yang produktif. Ini melibatkan bilangan keluarga yang agak banyak juga. Lebih 1,200 keluarga dan keluasan tanah yang terlibat lebih daripada 6,000 ekar. Jadi apa yang dianjurkan pada hari ini selaras dengan usaha kita untuk menjadikan pertanian sebagai cara kita untuk menambah pendapatan penduduk. Beliau ditemui RTM dalam majlis perasmian penutupan kursus pengenalan mengenai vermikompos dan cantuman bibit pokok durian di Kiulu. Program anjuran Kementerian Pembangunan Luar Bandar Sabah dengan kerjasama pejabat daerah kecil Kiulu itu bertujuan memberi pengetahuan dan kemahiran kepada petani tempatan dalam mengembangkan hasil pertanian mereka. Sangat berguna dan terima kasih juga kepada KPLB sebab membekalkan kami bahan-bahan yang kami perlukan untuk permulaan. Inilah masanya
penduduk-penduduk yang ada di Kiulu mendapat peluang belajar untuk mencantum dan untuk mengembangkan dorang punya pertanian dan menambahkan hasil pertanian dorang. Seramai 30 peserta menyertai kursus 2 hari ini. Penduduk daerah Telupit melahirkan rasa syukur dengan pengiktirafan daerah itu antara 20 daerah kategori Majlis Perbandaran sebagai bandar paling bahagia pada tahun 2025. Kemenangan itu diraikan sempena sambutan Hari Kebahagiaan Sedunia peringkat kebangsaan pada 29 Mac lepas. Kejayaan itu hasil kepercayaan dan sokongan penuh penduduk dan pemimpin di daerah Telupit. Atas kepercayaan dan sokongan padu kepada Majlis Daerah lah. Tanpa kepimpinan beliau, Majlis tidak akan mampu untuk mencapai satu anugerah seperti ini. Sebagai penduduk Telupit merasa banggalah kerana daerah Telupit mendapat ranking bandar paling bahagia dan saya harap kejayaan ini dapat dikekalkan. Kami ingin membuat bandar Telupit ini supaya lebih pesat, supaya kami dapat jaga kawasan-kawasan yang ingin dibangun, and then supaya menjadikan Telupit ini menjadi sebuah bandar yang lebih selesa. Sementara itu, Adun Telupit Datuk Dr. Johnny Bonjai Kurung berkata, anugerah tersebut tidak dapat dicapai tanpa kerjasama padu kepimpinan tadbir urus perancangan daerah Telupit, selain kerjasama dengan pemimpin akar umbi dan penduduk Telupit. Daerah Telupit yang jauh terpencil di negeri Sabah ini sebenarnya ada keistimewaan dia tersendiri, dan harapan kita adalah apabila kita dikenali, agensi-agensi kerajaan mula untuk melihat potensi untuk daerah Telupit. Pengguna di Pantai Timur dapat menikmati bekalan elektrik yang lebih stabil apabila projek naik taraf sistem penghantaran 275 kV di pencawang masuk utama PMU Jalan Dam Lahadatu siap sepenuhnya pada pertengahan bulan depan. Ketua Pegawai Transmisi Sabah Electricity Rachel Lim berkata, dengan siapnya projek naik taraf yang menelan kos RM132 juta itu, prestasi sistem dapat dikekalkan pada tahap yang lebih baik. Rachel ditemui pemberita selepas meninjau projek naik taraf sistem penghantaran 275 kV di PMU Jalan Dam Tahadatu. Dengan penyiapan projek ini, maka kebolehan prestasi grid penghantaran di Sabah dapat dikekalkan pada tahap yang terbaik, di mana pada masa ini prestasi sistem minit di Sabah telah berada di bawah 1 minit sistem minit. Prestasi ini adalah sama seperti prestasi di Semenanjung Malaysia. Fasa pertama melibatkan naik taraf talian 132 kV ke 275 kV sejauh 116 km. Naik taraf talian itu akan berupaya menyalurkan tenaga elektrik sehingga 400 MW pada satu masa, dan kekurangan kapasiti penjanaan tenaga elektrik di Pantai Timur juga dapat diurus dengan lebih baik. Baik, sekian perkongsian dari negeri di bawah Bayu. Kembali bersama Sahih untuk lebih banyak perkembangan semasa dalam negara dari sungai hingga segara Palestin. Pasti merdeka. Sahih. Terima kasih, Anne.